A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita sambung pelajaran kita. Minggu lepas kita lihat pada kita buat apa minggu lepas. Kita tengok ayat kerjaan kan. Dan ayat kerjaan dalam bentuk yang apa? Fi'il majhul. Ayat kerjaan dengan fi'il majhul. Jadi kita pun dah buat latihan. Kita melihat struktur ayat ataupun susunan lah ayat. Jadi hari ini kita masuk bahagian ayat kerjaan kata keterangan mansub. Ya. Sebelum kita masuk ni ada soalan dulu. Ada apa-apa yang kekusutan ataupun soalan lah yang berkenaan pelajaran yang lalu. Tak ada masalah ya, kalau ada tanya je. Kadang-kadang soalan kita tu banyak sangat membantu kawan-kawan kita yang lain. Ada kali kita tak Boleh perasan. ulang sikit tak? Boleh ulang tang mana? Daripada, okey. Saya memang tak masuk terus kelas Oh, minggu lepas. minggu lepas tak ada Jadi minggu lepas kita tak ada belajar topik baru, tapi kita sambung buat latihan 7 ni, iaitu latihan ayat kerjaan majhul. Maknanya latihan kita tu berdasarkan yang pelajaran ni lah. Ingat tak pelajaran ni? Ayat kerjaan fi'il majhul. Fi'il ni kan, fi'il biasanya dia bila setiap kali kita jumpa fi'il, kita struktur ayat dalam fi'il. Ni saya ulang sikit . Kalau fi'il biasa kita ada apa? 3 maklumat kan dalam tu. Satu, maklumat tentang, kita ada maklumat masa. Kemudian ada maklumat pekerjaannya tu, fi'il itu apa. Dan juga maklumat fa'il ataupun pelaku. Ada 3. Setiap kali kita jumpa fi'il. Ini maksudnya fi'il maklum. Kalau fi'il majhul, maklumat dia tu lain sikit. Ada maklumat masa. Masa ni sama ada masa madhi ke, mudhari' ke, ataupun lampau. Ataupun fi'il amar. Sekejap nak naikkan sikit. Kalau fi'il majhul pula, apa maklumat yang kita ada? Kita tersama juga, kita ada maklumat tentang masa. Kemudian kita ada maklumat tentang fi'il, kata kerja tu. Dan kata kerja ni ada perubahan sikit lah pada baris. Macam kalau kita nak kenal fi'il maklum dengan fi'il majhul. Kita kalau madhi, ni kita dalam modul 1 pun kita dah belajar. Contoh kat sini kan. Kalau fi'il madhi, bila majhul dia jadi daripada khalaqa, dia jadi khuliqa. Jadi UI. Macam tu kita ingatkan dia punya baris dah berubah. Kalau tadi AA, dia akan jadi UI. Yang pertama dengan yang kedua. Yang akhir sama juga, kekal. Kalau fi'il mudhari' dia jadi UA pula. Daripada yakhluqu jadi yukhlaqu. Ni perkara yang kita nak, perbezaan dia itulah. Kemudian jadi fi'il dia tu jadi majhul. Dan satu lagi maklumat yang kita dapat daripada fi'il majhul ialah bukan fa'il, tetapi nama dia naib fa'il. Maknanya naib pelaku. Jadi kalau kita nampak macam ni, contohnya khalaqa, telah mencipta oleh ia. Bila dia jadi khuliqa, telah dicipta ia. Ni yang saya kata masa tu. Kalau majhul, ini pun kat dalam ni, telah ni masa. Ini maklumat tentang masa. Ini kosakatanya, perbuatan tu. Ataupun fi'ilnya tadi tu. Dan ini adalah pelaku. Dia dah map dah dekat dalam tu. Tapi nak bagi penegasan je lagi sekali. Ini dalam fi'il yang maklum. Ini adalah fa'ilnya. Tetapi kalau dalam fi'il majhul, sekarang perhatikan baris dah berubah. Jadi hu ni jadi khalaqa, jadi khuliqa. Sekarang ada tak maklumat masa? Ada. Telah. Ada tak maklumat perkataan?
kosakata ada, tapi kosakata tu instead of mencipta, dia jadi dicipta. Dan dalam ni bukan lagi fa'il, tapi dia adalah naib fa'il. Bila kita kenal tu, kita tahulah sebenarnya struktur dia tu bila kita terjemah. Macam mana kita kenal naib fa'il? Kita dah tengok dah dalam latihan. Jadi contohnya, ini contoh-contoh lah. Memang bolehlah kita macam kita buat kan. Kalau kita dah start terjemah tu, insyaAllah kita boleh nampak. Jadi ini latihan dia. Kalau kita perhatikan, bila fi'il FRM, maknanya fi'il mudhari' majhul. Jadi bila ada isim berbaris dhammah selepas fi'il majhul, maknanya ini bukan fa'il tetapi ia adalah naib fa'il. Ia adalah naib fa'il. Macam itulah. Itu kita punya latihan ni kita menentukan. Dia baris dhammah tapi adakah dia naib fa'il atau dia fa'il? Kita kena tengok fi'il yang datang sebelum dia tu. Kan? Ingat lagi tak yang tu pelajaran tu? Kalau kita bayangkan contoh ni lah. Kita tengok contoh tadi. Saya naik semula. Kan? Contoh perkataan ni. Saya clearkan dulu. Okey. Bayangkan perkataan ni. Kita perhatikan. Bukan bayangkan. Perhatikan perkataan ni. Macam kalau khalaqah. Ni kita dah buat dalam masa modul 1. Kalau kita contohnya. Khalaqallahu. Saya sambung kat sini. Khalaqallahu. Maknanya telah mencipta oleh ia, oleh Allah. Kalau khuliqa, dia tak bolehlah jadi macam ni. Saya buat macam ni. Khalaqallahul ardah. Maknanya telah mencipta oleh ia, oleh Allah akan bumi itu. Kalau dia jadi majhul, khuliqa, maknanya Allah tu tak ada kat situ lah. Kita tak ketahui. Tapi al-ardu ni, ayat dia masih sama, akan menjadi baris dhammah. Sebab dia naib fa'il. Khuliqal ardu. Al-ardu ni adalah naib fa'il. Maksud dia sama tak? Maksud dua ni sama? Maksud dua ni sama? Dari segi mafhum dia sama tak? Sama. Tapi dekat sini Sama. pelaku tu ada kita nampak. Maknanya dia tu dizahirkan baris dhammah. Dekat sini dia adalah Allah mencipta bumi. Kita bolehlah cakap macam tu. Tapi kat sini bumi dicipta. Telah dicipta bumi itu. Maksudnya bumi telah dicipta. Siapa yang cipta? Tidak dinyatakan di dalam ayat. Itu pentingnya kita belajar kedudukan tu baris akhir ni. Mana baris akhir di sini dalam ayat. Kita tengok peranan dia dalam ayat berserta dengan di dalam fi'il ataupun kata jumlah fi'liyah dalam ayat kerjaan. Ini contoh-contoh dia. Boleh Kak Rosma? Jelas tak? Memang kena buat latihan. Memang. Apa dia? Ada soalan lain? Okey, cuba pelan-pelan. Tapi nanti kalau ada apa-apa nak tanya saya, nak PM ke, boleh je silakan. Boleh. Ada soalan lain? Teacher kata kalau teacher dapat kalau kita dapat discuss lah, kita ambil satu ayat panjang. Lepas tu kan macam teacher cakap dalam satu ayat tu kan dia ada ayat-ayat tu kan. Ini sebelum kita masuk ke dalam topik nombor 8 Kak Su nak buat ni. Oh ada memang ada topik dia lah. Ada tak topik macam mana? Masuk Kak Su macam mana tu? Masuk Kak Su macam ni. Katakanlah kita sekarang ni kan kita nak tengok sebab kita dah belajar tentang jenis-jenis ayat tu kan. Kalau kita tengok macam contoh kat sini ni kita tengok ada 2-3 patah perkataan kan. 2-3 kalimah. Tapi kalau dalam ayat tu kan dia ada banyak satu kalimah yang panjang macam ni. Macam kalau yang tu Kak Su confuse yang tu. Bila kita confuse. Jadi cerita dia bila kita nak buat tu,
Ini semua dah tahu dah. Cuba kita cuba. Macam mana kita nak buat? Kalau contoh dalam ayat, kita ambil je lah muka surat yang muka surat ketiga. Muka surat apa? Cuba pilih. Cuba pilih ayat. Ni semua dah buat. Ataupun kita ambil jauh sikit. Dalam kelas ni semua saya harap semua dah buat lah kan. Juzuk 1 kan? Ya. Jadi pilihlah ayat. Okey Kak Su, contoh. Setelah Ayat kita mana? ambil Ayat ayat mana? 21 tu kan. Okey, ayat 21. Okey. Jadi cerita dia, kalau kita nak kenal satu-satu tu, kita kena tengok, kita penggal. Kita kena penggal lah. Kita tengok macam kita dah belajar dalam pusat pelatihan tu dah dipenggalkan untuk kita. Mana dengan huruf dan sebagainya, dengan warna maksud saya. Tapi kita bolehlah juga, mana kita daripada situ juga, kita cuba. Kita dah kenal, jadi kita dah boleh nampak isim dan sebagainya, kita boleh penggal. Jadi kita penggal, contoh kat sini kan. Kita nampak dia. Dia pun dekat-dekat. Ya ayyuha. Boleh tak nak penggal macam ni? Boleh juga. Lepas tu, anasu. Kita nak potong kat mana? Mesti kita potong dekat sini lah kan? Betul. Sebab ni isim. Anas. Okey, lepas tu, kita nak potong kat mana? Oh, bodoh. Oh, budu. Jadi, lepas tu, Robah satu. Ya. Rabakum. Rabbah. Satu. Lepas tu, kum. Okey, lagi? Allazi. Allazi. Lepas tu, Khalaqa. khalaqa. Lepas tu, kum. Kum. Lepas tu, Wa. wa. Allazina Allazina. Min. Min. min Qabli. Qabli. qabli Kum. Kum. La'alla. la'alla Kum. kum Tattaqun. tattaquna. Jadi di sini je pun kita dah boleh berkenal pasti. Kita dah tahulah. Kalau kita tak tahu vocab tu tak apa kalau kita tak ingat terjemahan dia. Tapi kat sini kan kita nampak apa yang Kak Su nak tanya tu. Macam mana kita nak kenal tu? Ya. Okey, jadi pada ayat 21 tu Hmm. ada berapa ayat dalam ayat tu? Ada berapa ayat? Okey. Kita kenal ya ayyuhannas. Okey, kat sini satunya mana? Kalau kita tahu ayat kerjaan kan. Dia maknanya ni ada ayat di dalam ayat. Okey, satu kita nampak u'budu. U'budu rabbakum. Okey, u'budu rabbakum ni satu ayat. Jadi kata allazi ni adalah kata keterangan untuk ni rabbakum ni. Jadi dia macam satu frasa yang duduk dekat dalam ayat yang lebih panjang lah. Tapi ni satu ayat. Kan? Wahai sekalian manusia. Tapi semua ni, maksud saya semua ni adalah satu ayat lah. Tapi kita boleh, kita nak pecahkan tu memang kita kena, kalau Kak Su nak buat macam tu, maknanya kena keluarkan lah. Macam tulis satu-satu ayat. Tapi kalau saya nampak jumlah fi'liyah satu ayat. Ini semua ni satu ayat lah. Ya ayuhanna sampai tattaqun ni satu ayat. Tapi dalam ayat ni ada ayat-ayat yang kecil. U'budu rabbakum. Ini maknanya isi dia tu. Wahai sekalian manusia. Manusia tu diseru. Apa yang diseru tu? Satu, u'budu rabbakum. Jadi dalam ayat yang pertama ni, u'budu ada apa? Ada fi'il. Siapa Fi'il dalam amar. fi'il ni ada siapa? Dalam fi'il, bila kita sebut je fi'il, ni fi'il apa? Masa dia. Maklum. Fi'il amar. Okey. Bila fi'il amar, kita tahu dia 3 maklumat tu. Satu, dia fi'il amar. Kedua, kita tahu maksud perkataan tu lah kan. Ain badal. Daripada kata dasar dia ialah ain badal. Jadi kalau fi'il amar, kita tahu abd tu abada, maksudnya abdi. Jadi bila kita tahu dia fi'il amar, kita tambah lah. Abdikanlah diri. Oleh siapa? Ni maklumat tentang Oleh ni kamu. maklumat tentang pelaku kan? Pelaku. Pelaku dia ialah kamu. Kat situ dah ayat lengkap lah. Abdikanlah diri oleh kamu. Jadi Rabbah ni apa dia? Dia baris fathah. Atas. Jadi kita tambah akan. Maknanya dia adalah
Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maknanya ini kata satu ayat yang dia ada subjek dia dan dia lengkap, dia ada objek dia. Abdikanlah diri oleh kamu akan Tuhan bagi kamu. Satu ayat lah ni. Ni satu ayat yang satu. Ada maknanya ada isi penting dia. Satu. Abdikanlah diri kepada kamu akan Tuhan kamu. Lepas tu Itu satu ayat. apa lagi ayat? Satu lagi ayat. Khalaqakum. Khalaqakum. Itu satu ayat. Dia sama juga. Struktur dia masih sama. Fi'il dan ada fi'il. Dalam fi'il ada siap-siap ada fa'il. Dan kum tu adalah maf'ulun bih. Lagi? Min Min Qablikum. tak boleh lah dia tak. Kalau kalau min dia- qablikum ni dia bukanlah. Tak boleh lah dia bukanlah satu ayat yang lengkap sebab dia syibih jumlah. Kalau kita ambil sini sahaja, dia bukanlah dia syibih jumlah lah. Sibih jumlah. Dia tak Jadi boleh lah. sibih jumlah tu tak ada. Jadi maknanya dekat sini khalaqa, maksudnya kita boleh pecahkan. Sekejap macam mana saya nak buat ni? Sekejap. Saya tambah satu page kat sini. Jadi akak bayangkan macam ni, ada dua ayat tu. Satu ayat yang kita nampak yang besar. Ayat yang pertama ialah U'budu Rabbakum. Okay, ni kalau kita keluarkan jumlah fi'liyah. U'budu Rabbakum. Dua ayat yang seterusnya kita ada Khalaqakum. Lepas tu yang ketiga, sebenarnya ada juga lagi satu. Khalaqa apa? Buangkan wa tu. Khalaqal ladzi min qablikum. Betul tak? Ya. Macam itulah kalau kita perhatikan ayat tu. Nampak? Jadi benda ni digabungkan dengan kata sendi. Sebenarnya kalau kita pecahkan banyak ayat tu. Tapi cuma ayat tu cantum. Macam kita bahasa, kalau kita baca, kita buat esei kan. Kita baca buku-buku mula-mula kita baca macam mana kita baca? Kita baca ayat pendek. Allah is one contohnya. Bahasa Inggeris. Allah is my Rob. Betul? Ada kalau kita nak sambung pada detail, Allah is my Rob and your Rob. Susah ke senang saya buat ayat ni? Ini contoh. Ni ayat yang tunggal. Ini ayat tunggal lah. Tapi bila kita dalam Quran, ayat tunggal tu digabung-gabungkan sehingga dia menjadi ayat yang Kompleks. ayat yang kompleks. Jadi kita boleh kenal ni, maknanya macam sekarang ni, kalau Kak Su nampak ni satu ayat, ini satu ayat, tapi kita boleh terjemah tu dan kita boleh susun. InsyaAllah kita boleh susun. Struktur ayat yang mula-mula ni, apa struktur dia? Ada fi'il amar. Dan dalam tu dah siap-siap ada pelaku dia ialah kamu semua. Ini struktur dia. Yang ni pula, ini maf'ulun bih. Yang kum ni adalah ni satu ni frasa nama. Rabbakum, Tuhan kamu. Tuhan bagi kamu. Betul? Jadi ini ada subjek. Kalau kita nampak ayat ni, ini adalah subjek dia, ini adalah objeknya. Kita faham macam itulah. Ini ayat selapis. Betul tak Kak Zawiyah? Ayat selapis, ya betul. Ayat tunggal. Selapis. Ayat tunggal. Kemudian ayat ni pun sama kemudian juga. dia campur-campur tu ayat majmuk. Ayat majmuk. Bukan ayat kompleks lah tu cakap ni. Ya, bukan. Kalau macam ni pula, khalaqa ni fi'il madhi. Ada pelaku dia, kita dah tahu ia. Kalau dia macam ni, kan kita belajar masa dah satu tu, modul 1. Yang ini pula, ini pun sama juga maf'ulun bih. Inilah dia.
struktur ayat ni yang simple-simple yang kita belajar tu, bila dia cantum dalam Quran tu, dia menjadi satu cerita lah. Saya nak tanya sikit boleh? Boleh, siapa tu? Boleh. Uh, uh, Robbakum ni bukan mudhaf ilaih ya? Betul? Kum tu mudhafun ilaih. Robba tu mudhafnya. Ini frasa nama. Maknanya Robbakum adalah satu objek dia tu satu. Yang cerita dia, inti dia ialah Tuhan bagi kamu. Tapi dia adalah satu frasa nama yang kita kata kalau Rabbakum ni kita pecahkan dia kan. Rabbakum dia terdiri daripada satu mudhaf dan mudhafun ilaih. Macam tu je lah. Jangan risaukan nama dia tu. Tapi kalau dalam bahasa kita yang mudahnya, maksud dia kalau kena masa kita belajar, frasa nama kita kena tambah kan. Kita kena tambah dekat sini ni. Sama ada kita tambah pada, bagi ataupun daripada. Kita tambah ni. Jadi kat sini Tuhan bagi kamulah yang paling sesuai. Tuhan bagi kamu. Tapi kalau kita ikutkan bendanya satu je. Tuhan bagi kamu, maksud dia Tuhan kamu. Tapi Tuhan kamu ni bukan ayat yang sempurna. Dia adalah merujuk pada satu perkara lah. Tuhan. Tuhan apa? Tuhan kamu. Macam itulah. Tuhan yang mencipta dan mentadbir kamu tu datang dengan pengetahuan yang lain lah. Tapi ni simply put, Rabbakum Tuhan kamu. Macam Satu itulah. lagi yang bodoh tu, yang du tu maknanya maf'ulun bih lah. Du. Wow ni. Wow ni bukan. Ini fa'il. Wow ya. Wow tu fa'il. Wow tu, ni fa'il dia. Fa'il dia ialah wow tu. Pelaku. Ini yang kita kata dalam macam setiap kali kita jumpa fi'il. Contoh macam ni kan. Kalau kita ambil kita keluarkan. Bodoh. Jadi dalam ni ada maklumat apa? Ada 3. Ada yang paling ketara mesti biasanya selain daripada yang kalimah 3 huruf tu. Selain daripada kata dasar, pelaku tu kita boleh nampak dia biasanya dengan dhamir mutasil. Ini dhamir mutasil tu. Jadi ini adalah fi'ilnya. Kata kerja tu. Dalam fi'il tu mesti dah tahu ada tanda untuk masa. Yang ni kita tahu dia fi'il amar. Jadi kat sini ada dhamir mutasil yang menunjukkan dia adalah pelaku. Dia bukan maf'ulun bih. Kalau kita jumpa lepas ni, budu contohnya kita jumpa dengan katakan lah. Buduhu. Jadi hu ni adalah dah walaupun dia dhamir juga, tapi dia ni dah jadi maf'ulun bih. Dia adalah objek. Dalam hal ni dia adalah objek. Boleh ke cakap objek? Boleh jugalah. Tapi bahasa sekarang kita kata penyambut ni. Kan Kak Zau ya? Ya. Jadi macam itulah. Objek penyambut. Kalau macam khalaqa ni pula, ayat ni, contoh ayat ni kan. Yang khalaqa ni, ini fi'ilnya, fi'il madhi. Tapi dia punya objek tu daripada ni semua ni. Tapi bila i'rab, kita tak perlu i'rab benda yang macam syibhi jumlah. Kita ambil kalimah by kalimah by kalimah. Kalimah demi kalimah. Jadi kita tak perlulah i'rab seluruh ni. Tapi sebenarnya kalau ikutkan, keseluruhan ni adalah telah mencipta oleh ia akan orang-orang yang daripada sebelum kamu. Semua sekali lah. Siapa yang objek di sini? Manusia sebelum kamu. Kerana semua tu kena masuk. Jadi ni Teacher, ayat yang ketiga tu macam kita tinggalkan kum tu ya? bukan tinggalkan. Dia dah jadi, saya pecahkan tu. Kan ada wah. So lepas tu kan, kata tengok balik semula Kan ada wah. Saya nak tunjukkan wah dia tu maktuf kepada siapa. Dia ikut yang ni lah. Dia wah.
Jadi macam kalau kita pecahkan cerita dia tu, kalau kita maksudnya kita nak senaraikan lah poin-poin yang dalam ayat tu. Jadi Allah berfirman kepada manusia, sembahlah oleh kamu ataupun abdikanlah, hambakanlah diri kamu akan Tuhan kamu. Siapa dia Tuhan kamu? Iaitu yang telah mencipta kamu, dan juga dia telah mencipta orang-orang daripada sebelum kamu. Kenapa pula? Ni la'alla ni dah jadi satu keterangan tambahan lah supaya kamu bertakwa. Macam tu. Kenapa kena abdikan diri? Supaya kamu bertakwa. Ni dah jadi satu ayat yang lain. Boleh? Yang tu itu apa pula? La'allakum tu. La'allakum tattaqun tu ayat mana pula? Ayat dia la'allakum, keteranganlah supaya kamu bertakwa. Supaya ni beri cerita lah lagi. Dia tak boleh cakap Bukan tattaqun. jenis Ayat kerjaan. Yang ini dah jadi, kalau ada la'alla ni kita panggil ayat kerjaan ke? Kita tak sebut lah, tak cerita kata. Bukan. Dia ni lah. Ni je ayat kerjaan dia. Ini harfun nasab, dia menyebabkan, dia macam ni. Maknanya, harfun nasab tu, ini semua ni supaya kamu bertakwa. Maknanya satu ayat yang lain, tapi yang ni macam jumlah ismiyah. Dalam jumlah ismiyah tu ada apa? Ada jumlah fi'liyah. Dalam jumlah ismiyah boleh jadi tu kena ingat balik semula kita belajar yang kemudian tu. Jadi teacher, jadi tattaqun tu modul boleh satu. jadi kan? Kalau ikutnya tattaquna tu sebab dia fi'il kan, sebab Dia fi'il satu, madi, jadi dia fi'il mudhari'. fi'il Fi'il mudhari'. mudhari', jadi dia dah jadi satu ayat Dia fi'liyah ayat. kan? Dia ayat fi'liyah yang boleh dimasuk kat dalam ayat jumlah ismiyah. Dia boleh lah. Maknanya jumlah ismiyah tu, ayat tu dah jadi banyak macam lah, banyak lapis. Macam tu. Faham tak? Alah, macam bahasa Melayu pun gitu Kak Su kan. Kita kan kalau cerita baca cerpen, tak best lah kalau cerpen tu satu tu, semua ayat simple je. Allah itu satu. Allah adalah Tuhan kamu. Allah adalah Tuhan yang mencipta kamu. Benda yang berulang tu. Kalau kita ulang mesti ada sebab. Tapi kalau secara nak penceritaan, dia mesti dia ada campur-campur ayat yang simple tu jadi ayat yang bersama dengan ayat yang kompleks sikit. Ayat lapis dengan ayat majmuk. Macam itulah. Tambah-tambah. Dapat? Faham tak? Yalah, nampaklah. Kak Anita nak tanya ke? Tak ada. Okey. Macam ni kan, kita bagi sikit-sikit supaya kita analyse dia satu ayat demi ayat. Macam ni contoh ni satu ayat. Ni satu ayat. Tapi dia akan boleh disambungkan dengan ayat yang lain ataupun frasa yang lain. Macam itulah. Jadilah cerita kan. Kalau kita boleh kenal pasti macam itulah cara dia. Maknanya tadi Kak Su kan ataupun siapa-siapa semua dalam kelas ni kita kena boleh penggal tu, boleh bezakan. Ini kalimah ni kalimah isim. Ini kalimah fi'il. Ini kalimah harf. Jadi kat situ baru nampak fungsi harf ni apa. Kita nampak tu kita lebih mudah lah nak faham ayat tu. Betul ke? Setuju? Setuju. Lepas tu tanda-tanda wakaf ni semua ada peranan. Lepas tu kita akan nampak peranan dia tu. Kalau kita berhenti, kita sambung, ayat tu ada sedikit, ada maksud dia. Kadang dia beri kepada penekanan. Kalau kita berhenti, bukan sekadar kerana tak cukup nafas ya. Tempat-tempat berhenti ni. Okey. Baik, kita terus pergi kepada, kita mulakan balik. Ada soalan lain? Sebelum masuk keterangan. Ni kata keterangan, sebenarnya kan kalau kita faham yang paling banyak dalam Quran ni peranan, kalimah ni kan boleh masuk, peranan dia boleh terbagi kepada 4. Contoh peranan dia majrur, lepas tu marfu', kemudian ada mansub dan juga majzum.
Okey. Majrur hanya untuk kedudukan majrur ataupun peranan majrur hanya untuk ulang balik sikit. MIL. Untuk MIL je. Majrur ni untuk MIL 1 isim. segi jar kan isim. Majrur ni untuk isim je. Maknanya Untuk isim. peranan yang berubah-berubah untuk isim. Maknanya macam ni saya ulang sikit lah. Biasalah bila kita belajar macam ni memang kadang-kadang kena ulang. Tapi bila tak faham, tak apa. Mesti kena tanya Okey, dekat sini. Dia kedudukan tanda utama. Jadi kalau ada 4 ni. Ada 4 kedudukan yang kita kata peranan tu pada kalimah dan peranan dia dalam ayat. Ada kala peranan dia tu marfu'. Maksud marfu' ialah dia tinggi, kedudukan dia utama. Dia ini yang marfu' ni default. Dipanggil juga sebagai default ataupun yang asal. Jadi maknanya dia utamalah dalam ayat tu. Marfu'. Kedua, dan marfu' ni boleh jadi kepada isim dan juga fi'il. Maknanya setengah-setengah kalimah tu ada sebab dia jadi marfu', ada 7 sebab lah dalam arti kata lain. Tapi ada juga yang berubah. Bila mansub ni maknanya dia tu keterangan ataupun dia menambah, dia ada sebab lah kenapa dia kedudukan yang kedua, second. Mansub ni baris tanda dia baris fathah. Dia juga boleh mengubah, dia ni adalah peranan kepada isim dan juga fi'il mudhari' di dalam ayat. Dia maksudnya ni kedudukan dia tahu. Ni kita cerita pasal peranan lagi dah. Kita sekarang bercerita tentang peranan kalimah tu bila ada baris macam ni. Macam tu kita tengok ni perubahan. Ni kalau dhammah marfu', ini mansub. Jadi untuk mansub ni yang kita nak belajar hari ni sebenarnya adalah kata keterangan. Ada semua sekali ada 13. Tapi yang kita akan tengok hari ni hanyalah 7 je. 7 sebab mansub ni. Ni yang paling common, banyak sangat dalam Quran. Dan dia kena mengena dengan jumlah fi'liyah yang kita baru belajar minggu lepas. Jumlah fi'liyah. Kata keterangan. Mansub ni untuk menerangkan. Marfu' ni yang utama. Dia the subject. Dia tu main idea. Dan kalau mansub, biasanya dia adalah keterangan. Mana-mana yang mansub. Apa dia tanda mansub? Tanda utama yang mansub? Fathah. Tanda utama dia fathah. Kemudian majrur. Majrur hanya untuk isim. Apa tanda majrur? Kasrah. Dia ni pula kalau majrur ni detail. Biasanya ni kita panggil sebagai the details lah. Kadang-kadang kalau tak ada pun tak apa. Maksudnya kita dah faham dah maksud tu. Okey, kalau majzum pula hanyalah untuk fi'il. Dia biasa tidak mengubah makna tetapi peranan dia dalam ayat. Majzum. Ini untuk fi'il saja. Dan fi'il yang berubah baris ni hanyalah fi'il mudhari'. Baik. Kita pergi terus kepada perkara tu. Saya rasa bila kita tengok tu nanti lagi kita mudah faham lah. Mungkin kita boleh dapat capture lah apa yang sebenarnya saya nak sampaikan ni ataupun yang kita belajar ni. Jadi kita terus pergi kepada kata keterangan mansub. Setelah kita belajar fi'il, jumlah fi'liyah kan kita tengok ada isim yang selepas jumlah fi'liyah tu dia jadi baris fathah lah, ada yang jadi still baris dhammah lah. Apa dia tu? Ini yang kita belajar pada hari ni. Ada 7 kata keterangan pada ayat kerjaan yang berkedudukan mansub. Kata keterangan yang berkedudukan mansub. Kata keterangan memberi maklumat tambahan pada ayat kerjaan ataupun pada ayat namaan. Ayat namaan yang sudah lengkap dan ayat kerjaan yang sudah lengkap. Contohnya, maklumat tambahan yang dimaksudkan ialah maklumat tentang keadaan, sebab, tempat dan juga masa. Okey, kita tengok contoh dia nanti. Tempat dan masa. Ada 5 kata keterangan yang hanya terdapat dalam ayat kerjaan. Ini dipanggil sebagai maf'ulat.
maf'ulat. Maknanya dia datang dengan ayat kerjaan. Memang dia ada dalam ayat kerjaan. Disebut sebagai maf'ulat. Maf'ulat. Iaitu maf'ulun bih. Iaitu maf'ulun bih. Maknanya penerima perbuatan. Tu yang kita kata objek tu. Yang kita kata objek. Dalam erti kata lain. Tapi kalau boleh biasakanlah menggunakan penerima perbuatan. Maknanya yang kena buat. Siapa yang kena buat? Contoh saya makan akan nasi. Yang kita tambah akan tu. Itu penerima perbuatan lah objek. Itu maf'ulu bih. Kemudian 5 kata keterangan berikutnya ialah maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih makna sebab. Kenapa dibuat? Kita tambah perkataan. Ada kala kenapa kena tambah ni? Macam mana nak tahu? Teacher kan banyak orang tanya saya kan. Macam mana nak tahu? Ni apa? Itu yang kita belajar ni. Jadi kita tahu sebab dia tu. Dengan kod-kod dia ni tadi. Jadi kita boleh terjemah dengan lebih tepat. Seterusnya maf'ul mutlak. Penegasan kepada kata kerja ataupun perbuatan. Kemudian maf'ul ma'ah dan juga maf'ulun fih. Ada 3. Mari sebut sama-sama saya. 5 kata keterangan dalam ayat kerjaan dipanggil sebagai maf'ulat. Sebutkan iaitu pertama maf'ulun bih. Yakni objek ataupun penerima perbuatan. Kemudian maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih. Sebab perbuatan tu. Jadi biasa kita tambah apa? Kita tambah kerana, kita tambah demi. Dan juga maf'ul mutlak, penegasan perbuatan. Jadi biasa tak tambah apa-apa maf'ul mutlak. Ada juga tambah. Nanti kita tengok Maf'ul ma'ah, kebersamaan perbuatan. Maknanya selalunya ada tambah bersama-sama. Dan maf'ulun fih, tempat dan masa perbuatan. Mari kita tengok. 2 lagi keterangan boleh terdapat pada ayat namaan iaitu hal dan tamyiz. Perasan kan kalau kita buat terjemahan, kita akan dapati ada perkataan-perkataan tu. Kat bawah ni contoh. Dalam keadaan. Dalam keadaan. Bila kita kata isim tu berbaris fathah. Contoh al-jannata. Okey, ni kita nampak MFV. Kita terus tahu tambah akan. Yang kita tambah akan. Ni raghadan. Contoh yang ni raghadan. Ni nama dia hal. Jadi ia adalah raghadan. Kita kena tambah bila nampak hal. Untuk isim kita tambah dalam keadaan. Macam itulah maksudnya. Ini benda yang itu yang macam mana kita nak tahu dalam keadaan ke apa ke tu. Ini yang ditentukan disebabkan baris tu. Baris dia tu. Dia tak ada amil pun. Tapi dia punya susunan tu, dia keberadaan dia tu menyebabkan peranan dia tu berubah. Tak boleh kita kata dia sama je semua. Ni baris atas juga. Jadi semua kita kata maf'ulun bih. Tak betul lah. Salah. Sebab sebenarnya ada 5 ataupun ada 7 kata keterangan yang melibatkan baris fathah ni ataupun mansub ni. Sebab-sebab dia baris fathah. Jadi ada berapa sebab tadi yang kita tengok? Berapa sebab? 5 ke 7? 7 lah. Sebenarnya 7. Cuma yang bersama dengan jumlah fi'liyah ada 5. Mari kita tengok Maf'ulun bih. Okey, ini kata keterangannya. Maf'ulun bih. Macam mana je dalam bahasa Arab? Maf'ul bih. Tak ada pun mim tu. Tapi sebab maf'ulun. Nun tanwin jumpa bah. Tu yang jadi maf'ulun bih. Jadi bila dalam terjemahan kita tambah apa? Ni yang kita gugur dalam kurungan tu kita tambah akan. Contoh dalam ayat ittakhadhuhum awliya'a. Jadi telah mengambil oleh mereka akan mereka. Ini pun maf'ulun bih. Akan pelindung-pelindung. Maf'ulun bih. Kalau dekat bawah tu kod dia kata maf'ulun bih, maknanya kita tambah akan. Jadi kalau tak ada ni pun tak apa. Maknanya kita boleh kata telah mengambil oleh mereka akan pelindung-pelindung. Mafhum? Mereka telah mengambil akan satu kumpulan. Mereka itu akan pelindung-pelindung. Ataupun kalau tak ada, mereka telah mengambil pelindung-pelindung.
Kalau mafhum kita lah. Kita tengok ayat dia nanti. Tu bila maf'ulun bih, tambahan dia apa? Sebut sama-sama. Tambahan dia Akan. akan. Okey. Seterusnya maf'ul li ajlih. MFL. Jawapan kepada mengapa. Kalau yang ini dia macam perkataan tu kan, dia boleh tanya apa. Kalau ni jawapan kepada mengapa. Satu-satu ayat tu. Dia penambahan tu disebabkan kita nampak pada baris ni lah. Okey, baris ni. Okey, contoh ayat dia. Yunfiqu malahu ri'a an-nas. Ia menginfakkan akan harta baginya, sepenggalkan. Akan harta baginya, ni kat sini. Ni baris fathah ni. Tapi fathah ni bukan akan riak, tak boleh. Ini dipanggil sebagai maf'ul li ajlih. Jadi penambahan dia ialah kerana. Yang mana kita tambah kerana, itulah dia tu maf'ul li ajlih. Kerana riak kepada manusia, bagi manusia. Riak kepadalah. Finas ni. Dalam manusia. Boleh tak? Jadi ada beberapa contoh lah makna penambahan dalam terjemahan. Jika dia nampak dia baris fathah ni yang paling sesuai dekat sini disebabkan. Jadi ia menginfakkan harta baginya. Kita kena tambah ni kerana ataupun demi ataupun kerana menginginkan. Mengapa mereka infakkan harta mereka? Kerana menunjuk-nunjuk kepada manusia. Maf'ul li ajlih. Dia punya kod apa? MFL. Maf'ul li ajli. Okey, seterusnya maf'ul mutlak. Logo pula. Kod dia maf'ul MFQ. Ini yang mana kita terjemah sebagai sebenar-benar. Sebagai satu, setiap, sepenuh. Selalunya yang setakat ni yang saya rasa kita banyak jumpa ialah kita terjemah sebagai dan juga sebenar-benar. Ada juga yang share. Astagfirullah. Okey. Contoh antamilu mailan azima. Antamilu mailan azima. Bahawa kamu berpaling sebenar-benar palingan yang jauh. Maf'ul mutlak ni selalu boleh senang nak kenal bila dia punya rupa dia, bunyi dia tu sama dengan fi'il tu. Macam itulah biasanya maf'ul mutlak ni. Jadi kita terjemah sebenar-benar. Macam dalam satu doa tu. Macam tak teringat pula, tiba-tiba hilang. Kan adalah nanti kita tengok lain. Biasanya ni kan kata dasar dia tu sama. Tak teringat, nanti kita tengok contoh yang lain bila kita buat latihan. Maf'ul ma'ah menunjukkan kebersamaan. Maf'ul mutlak ejaan dia maf'ul mutlak. Mutlak. Okey, lepas tu maf'ul ma'ah biasa ada maksud bersama-sama ataupun dengan. Maf'ul ma'ah. Fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Maka kumpulkanlah oleh kamu akan urusan bagi kamu dengan. Kita tak terjemah waw dia ni dan, kita kata dengan. Maksudnya bersama sekutu-sekutu dan bersama sekutu-sekutu bagi kamu. Kita boleh terjemah dia bersama-sama ataupun dengan. Macam berat sikit dah malam ni. Senyap je semua orang tu. Berat. Jadi wah tu teacher macam Apa dia? Wasyuraka akum tu kan. Wah tu itu dekat bawah tu Ataf. Dan bersama sekutu-sekutu.
maknanya Yang dia tertinggal. wa tu Dan bersama. Teacher, Dan tu terus ataupun dan ni terus kita drop je. Ya? tu sebab mansub tu dia mengikuti kepada amroh kan? Kejap. Kejap Yang ini kan, tapi Kak Su maf'ul ma'ah ni tak banyak dalam Quran pun. Ada 4 je. So maksud dia kat sini, kejap siapa yang tanya tadi kejap. Saya cerita yang ni dulu. Biasanya waw ni dia dah tak terjemah pun dalam keadaan ni. Waw ni disebut nama dia lain pun. Maksudnya macam ni, maka kumpulkan oleh kamu akan urusan bagi kamu dengan sekutukan. Maknanya kumpulkan urusan tu bersama-sama dengan sekutu-sekutu kamu. Ada banyak dia punya cerita ayat ni. Tapi dia tak banyak lah cerita dia tu. Okey, siapa tadi soalan apa? Sorry. Husna. Ya Husna. Saya ada silap ke? Tidak, tidak teacher. Maksudnya yang baris surah ka tu mansub disebabkan kerana maf'ul bi amro tu kan? Yang mana? Yang sekarang ni nombor 4 ni. Maf'ul bi amro. Tak. Dia ni bukan maf'ul bih. Tak, maksud saya dia mengikuti mansub tu kerana dia Mansub. mengikuti amro. Mengikuti amroh. Mansub kan maf'ul bi. Tapi dia maf'ul bih. Tapi dekat sini dia adalah maf'ul li ajli. Maf'ul ma'ah. Dia nak menunjukkan kebersamaan tu. Maksudnya Dia maksud dia tak sama. Dia tak maksud dia kita kata dan kumpulkanlah kamu akan sekutu-sekutu kamu. Dia bukan maksud dia macam tu. Dia jadi bukan maf'ul bih. maksudnya Maksud dia baris macam mana? dia mansub tu dia mengikuti sebab wa tu kan? Waw ni nak menunjukkan dia ni, dia panggil ni sebenarnya waw ni waw ma'iyah, kebersamaan. Tak apa, nanti belum masuk lagi pelajaran ni. Sekarang ni cuma kita tengok, kita perhatikan keterangan ni yang mana contoh terjemahan, tambahan terjemahan yang kita buat tu. So dia mana ada peranan-peranan yang berbeza apabila isim tu, kata keterangan tu yang dia datang selepas fi'il, jumlah fi'liyah tu ataupun dia berada dalam jumlah fi'liyah macam ni, ada sebab dia. Maknanya berbeza. Tak semua yang baris atas tu kita kena terjemahkan. Jadi kita kena lihat sekarang ni ada beberapa fungsi bila dia berbaris fathah ataupun bila dia berkedudukan mansub. Itu je kita faham konsep tu dulu. Iaitu ada yang dia bila dia terima akan, maknanya dia tu objek. Ada juga yang kita kena terjemah bila disebabkan baris fathah tu kita kena terjemah kerana. Macam dalam ayat surah 2 ayat ni. Surah 2 muka surat berapa? Muka surat 4 ni. Yang ni. Ni hadzaral maut. Kerana. Dia bukan akan ketakutan, dia tak boleh. Dia kerana ketakutan. Macam itulah maksud saya tu. Bukan semua baris fathah tu kita kata dia maf'ulun bih. Maknanya ada banyak lagi kata keterangan tu yang ditandakan peranan dia tu mansub. Tapi ada sebab yang berbeza. Ada berapa sebab semuanya? Hari ni kita tengok ada 7. Jadi yang keempat kerana dia maf'ul ma'ah. Ataupun yang kelima maf'ul fih. Maf'ul fih ni menunjukkan posisi. Kemudian kita tambah di. Kadang-kadang di posisi. Ada kala kita tambah pada. Ada kala terjemahan tu kita tambah sewaktu. Itu yang kata kelas ni kan, kita mesti macam betul-betulkanlah kita mantapkan kita punya terjemahan tu, juzuk 1 tu. Sebab dalam juzuk 1 tu dah banyak dah ada. Kemudian hal dan tamyiz. Hal ni biasanya kalau nampak hal kita terjemah dalam keadaan ataupun sebagai. Contoh, ya'tukum usara. Mereka mendatangi akan kamu sebagai tawanan-tawanan. Tak boleh cakap mendatangi akan kamu akan tawanan-tawanan. Salah lah. Dia bukan objek. Dalam hal ni dia adalah keadaan ataupun hal. Bila dia hal,
Dia adalah kita terjemah sebagai. Kalau tamyiz ni maksud dia keterangan tambahan. Aradallahu bihadza masalah. Maknanya telah mengendaki oleh Allah dengan ini sebuah perumpamaan. Tak boleh pula cakap sebagai. Ini dia macam nak kadang-kadang reiteration ataupun pengulangan. Keterangan tambahan tamyiz ni pengulangan. Boleh juga. Okey, nanti kita tengok ni. Boleh ke kalau saya bagi latihan ni, cuba buat, nanti minggu depan kita bincang sama-sama. Boleh tengok yang tadi ni. Cuba tengok dan cuba jawab, cuba buat. Hari ni kita tak sempat lah. Ataupun macam mana? Boleh? Nama dia belajar, jangan cepat putus asa tau. Nanti ada lagi keterangan, tengok ni. Dia keterangan lanjut. Maf'ulun bih, maf'uli ajlih tu. So no need to worry lah. Hari ni sepatutnya overview je. Kak Su jangan overthink. Kak Su dah berkerut dah. Jangan saya susah hati nanti saya. Boleh Kak Su? Okey. Maaf. Kak Nur Anita, Kak Anita ada soalan? Kak Zawiyah? Kak Anita okey? InsyaAllah Ustaz. Boleh Kak Zawiyah? Macam mana Cik Wan? Dia kena hadam lagi lah kan? InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, maksudnya apa tadi kita belajar hari ni? Bila kita perhatikan tentang peranan kalimah dalam ayat apabila dia berubah baris. Jadi yang baris fathah ni ataupun yang berkedudukan mansub ni ada lebih daripada satu sebab. Dia bukan satu je sebab. Bukan satu je. Yang biasa kita jumpa maf'ulun bih. Tapi dia ada sebab-sebab yang lain ataupun peranan yang lain. Yang mana hari ni kita tengok, okey ni kita baru macam, kalau kita tak dapat semua 7 ni pun, kita dapat faham maf'ulun bih, kita dapat faham 2 ataupun 3. InsyaAllah, Alhamdulillah. That is good enough. Maknanya kita sekarang lebih aware, kita lebih sedar tentang peranan apabila kita baca Quran. Contoh kat mana-mana pun kita baca, kita dah akan ada satu, maksud saya tu awareness tu, kita ada kesedar lah yang ini ni baris fathah. Tapi kalau baris fathah ni sebab apa? Yang ini apa? Kenapa kadang-kadang kita terjemah kena tambah? Contoh macam ni kan. Ulna ni apa? Sikit je, saya lagi 2 minit. Ulna, fi'il madhi, terjemahan dia? Telah berkata oleh kami. Telah berkata oleh kami. Jadi kami berkata. Kami tu, okey, dia kata apa? Ihbitu minha jami'ah. Jadi ni fi'il amar. Kalau fi'il amar kita tahu lah oleh siapa? Lah oleh siapa? Lah oleh waw. Kamu. Turunlah oleh kamu. Betul. Turunlah oleh kamu min daripada nya, daripadanya. Telah berkata oleh kami, turunlah oleh kamu daripadanya. Okey, ni takkan kita nak cakap akan. Kita boleh cakap akan tak? Tak ada objek sebab perkataan ni ihbitu, turun. Turun ni tak perlukan dia tak perlukan benda nak kena buat tu. Tapi dia cerita apa ni? Agak-agak ni apa? Ni baris fathah. Jadi sebab dia fathah bukan MFB. Sebab dia adalah hal. Jadi kalau hal, apa terjemahan dia? Apa tambahan dia? Dalam keadaan. Yang paling sesuai dalam keadaan lah. Di situlah maksudnya macam bila kita tahu tu, kita belajar tentang fungsi-fungsi peranan perubahan baris akhir ni. Jadi kita punya terjemahan tu lebih kemas dan lebih tepat dan memberikan kita kefahaman. Maknanya bila Allah kata turun tu, siapa yang kena turun? Semua kamu, dalam keadaan semuanya. Kamu tu, apa yang kamu ada pada diri kamu, siapa-siapa yang Allah nak suruh turun tu, kalau apa yang Allah bekalkan, itulah semuanya itu.
dalam keadaan kesemuanya. Jadi banyaklah lagi yang kita akan pelajari tu. Nak kata banyak pun taklah banyak sangat. So kita faham je dulu konsepsi. Kalau kita terjemah ni sebagai akan, dia dah tak sama. Macam mana boleh akan? Macam semuanya tu bukan objek. Jadi kadang-kadang ada pula yang kita boleh terjemah sebagai akan. Kalau kita tengok pula kenapa, tu ada lagi reason-reason yang lain. Okey, dapat tak macam tu? Jadi kat situlah ni contoh, satu contoh. Contoh lagi kalau kita tengok ni, kita baca dan kita dapat pemahaman yang lebih jitu. Contoh macam ni kan, ayat ni pun baris fathah ni. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bihi. Ni pun baris fathah juga. Jadi dia macam mana kita nak terjemah musaddiqan ni? Dan berimanlah oleh kamu kepada apa yang Apa yang telah menurunkan oleh aku. okey, ini musaddiqan. dalam keadaan Mesti tak sesuai kan kalau kita nak kata, tak boleh kan kalau kita Kan. kata akan. Dia hal, ini adalah hal. Maknanya apa yang Allah turunkan tu dalam keadaan perkara apa yang musaddiq, membenarkan bagi apa yang bersama bagi kamu. yang bersama. Yang ni, kalau ni wala takunu awwala kafirin bih. Dan janganlah kamu menjadi yang pertama-tama. yang pertama-tama. Ni kita tengok, kalau tak ingat. Tengok dalam mushaf latihan. Mushaf latihan ni muka surat berapa tadi muka surat tu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muka surat 8. Salah. Muka surat ni. Kita kata apa? Khabar mansub. Jadi akan yang pertama-tama boleh. Janganlah kamu menjadi, dia terus kata yang pertama-tama. Dia tak ada sebab ni fi'il nakis. Dia khabar mansub, dia sebab dia selepas dia jadi khabar mansub, dia ni sebab yang lain. Ni kita belum belajar lagi. Tapi ni akan ada jugalah nanti. Dia bukan kata keterangan, tapi dia khabar. Macam ni. Ni maf'ulun bih. Jadi perkara ni kita akan pelajari. Bila yang maf'ulun bih. Tapi yang paling banyak setakat ni kalau kita kuasai yang maf'ulun bih ni pun insya-Allah dah selamatlah juga. Memang banyak. Yang paling banyak dalam Quran ni baris fathah tu ialah maf'ulun bih. Maf'ul ma'ah ni ada berapa saya kata tadi? Ada lebih kurang 4 je. Ada 4 je dalam Quran tempat yang nak menggunakan dengan ni. Ataupun bersama-sama. Selebihnya yang banyak tu maf'ulun bih, maf'ul li ajli, maf'ul mutlaq, inilah kata keterangan. Baiklah. Jangan stres. Tak apa, kita bersabar, kita berlapang dada. Kita cuba je buat dulu, kita cuba digest apa yang kita belajar pada malam ni. Macam mana cara kita nak consolidate apa yang kita belajar? Saya akan bekalkan dengan latihan 8. Nanti kita buat sama-sama. Kalau tak sempat, kita buat sama-sama minggu depan. Tapi kalau ada masa, mudah-mudahan Allah beri kita kesempatan tu, cubalah kita perhatikan kata keterangan ni. Maknanya kita cuba buatlah. Kita cuba jawab. Nanti kalau salah betul tu, minggu depan kita akan bincangkan sama-sama. Lepas tu nanti baru kita tengok pada pelajaran berikutnya. Keterangan yang lebih terperinci dengan contoh-contoh tentang maf'ulun bih dan juga maf'ul li ajli. Ini hanyalah overview. Kalau tak dapat, boleh rujuk semula nota yang ni lah, yang sekarang ni saya tunjuk dekat skrin ni. Boleh Jangan give up. Doa. Bila kita dalam keadaan susah kan, kita doa, Allah dengar doa kita. Dan mungkin masa tu doa kita paling diangkat lah. Ketika tu doa mustajab insya-Allah ta'ala. Baiklah. Tak ada soalan lagi Teacher, Ya. Kak Lin. dan boleh tolong bagi latihan 6 dengan 7 sekali tak yang ada jawapan. Yang ada jawapan. Last week Kak Lin tak datang. Try buat Okey. sendiri tapi tak ada jawapan nak check. Okey. Boleh. Thank you. Alright. 6 dengan 7 ke? Ya. Okey. Tapi 6 ni dah tak ada, saya dah padam jawapan dia. Siapa ada?
Cuba Kak Lin buat je dulu. Nanti hantar kat saya. Tak apa, kita boleh calling. InsyaAllah. Alright. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadha jama'na jama'al marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.